Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis Saudari Wan Atirah hafizahullah hafizahullah, kepada kepada pihak penganjur yang berusaha, Dr. Muhammad Hasrul Syuhari, rakan-rakan pembentang, rakan-rakan pensyarah, para pelajar dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita sama-sama berada dalam satu majlis yang kita harapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kita ialah seminar Ahli Sunnah wal Jamaah. Yuna duduk belakang, aku tak nak duduk depan. Sebab apa? Seminar Ahli Sunnah. Mohon maaf, diminta kepada para peserta untuk mematikan mikrofon. Terima kasih. Berada dalam seminar Ahli Sunnah wal Jamaah yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Usuluddin, UNIZA, PIMUS, bersama-sama dengan rakan-rakan kerjasamanya. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabaslah kepada pihak persatuan dan kepada pihak penganjur yang berjaya mengadakan seminar yang amat-amat bermakna, yang amat-amat bermanfaat, yang amat-amat diperlukan oleh masyarakat jika melihat kepada keadaan situasi kita sekarang yang berlaku banyak kekeliruan ataupun kecelaruan dari sudut pemikiran ataupun fahaman yang sepatutnya kita pegang. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ialah pemikiran akidah ulama Melayu dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran akidah ulama Melayu dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum itu saya nak tanya, suara saya clear ke tidak? Jelas, Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Okey. Jadi itulah tajuk yang akan saya kongsikan dengan hadirin hadirat sekalian dalam tempoh 1 jam setengah, 1 jam lebih sikit macam tu. Okey, jadi kalau kita tengok kepada tajuk ni, pemikiran akidah ulama Melayu dalam konteks Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada 3 perkara lah di situ. Pertamanya dari sudut pemikiran akidah tu, yang keduanya ulama Melayu, kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah, dan perkaitan antara pemikiran akidah ulama Melayu dalam konteks pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 3 perkara pentinglah di situ. Jadi saya bermula dengan perbincangan tentang akidah. Perbincangan tentang akidah. Boleh buka slide yang berikutnya. Okey, pengertian akidah. Jadi ni semua hadirin hadirat tahu belaka dah. Ni apa dia pengertian akidah tu? Makna akidah daripada perkataan aqada yaqidu, aqdan. Maknanya aqada yaqidu maknanya ikat. Jadi akidah sesuatu yang diikat. Iaitu sesuatu simpulan. Simpulan pula simpulan yang kukuh. Kalau ikat, saya kira kita masih boleh merungkainya, maka itu tidak dinamakan dengan akidah. Jadi akidah maksud dia simpulan yang kukuh, simpul mati orang Terengganu kata. Makna payah dah untuk kita nak rungkai semula. Kecuali perlukan satu usaha yang cukup hebat supaya dia terungkai untuk kali yang kedua. Itu makna akidah. Jadi yang kita maksudkan dengan akidah di sini, bukan kita nak cerita tentang ikatan simpulan tu, bukan. Yang kita nak ceritakan tentang akidah di sini ialah akidah yang berkait dengan agama kita, yang menjadi rukun agama yang terpenting selain daripada syariat dan juga akhlak. Rukun agama kita, rukun agama Islam ada 3, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini rukun agama. Bila sebut rukun agama dalam konteks Islam, dia ada 3 rukun. Makna asas-asas utama agama. Kalau tidak ada salah satu daripada rukun ni, maknanya tidak ada agama. Pertamanya akidah. Akidah ni rukun yang paling penting. Sekira-kira kalau tidak ada akidah, maka tidak ada agama Islam pada seseorang.
Kalau orang tu mengingkari akidah, maka orang itu adalah orang kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada syariat dan juga akhlak. Syariat di sini kita kata hukum hakam zahir. Hukum hakam zahir. Itu orang panggil syariat. Maknanya kita ada akidah, rukun Islam yang pertama, rukun agama yang pertama, iaitulah akidah, pegangan kita. Kemudian syariat, iaitulah pengamalan zahir kita. Kemudiannya akhlak, iaitulah pengamalan batin kita. Maknanya syariat yang dibawa oleh baginda Nabi ataupun agama yang dibawa oleh baginda Nabi ini, iaitulah agama yang terdiri daripada 3 asas utama ini. Satunya akidah. Yang keduanya amalan yang zahir. Yang ketiganya amalan yang batin. Amalan yang batin tu kita panggil akhlak. Amalan yang zahir tu kita panggil sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Dan amalan zahir, amalan batin, kualiti dia bergantung kepada kualiti akidah yang ada di dalam hati. Bahkan amalan zahir dan amalan batin itu semuanya adalah untuk peningkatan akidah yang ada dalam hati. Kerana itulah akidah dikira sebagai satu rukun yang paling penting. Jadi akidah itu yang kita maksud dengan makna pegangan keagamaan kita. Makna pegangan keagamaan yang kita warisi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu akidah. Akidah dari segi praktikal. Bila kita sebut akidah dari segi praktikalnya, itu kena kepada perbuatan hati, iaitulah kita meyakini apa sahaja yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada ilmu yang khusus yang membicarakan tentang pegangan itu, yang membicarakan tentang akidah itu. Maka ilmu itu dinamakan dengan ilmu akidah. Sebab apa? Sebab dia membicarakan tentang akidah ataupun ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab tauhid itu adalah perkara yang paling utama dalam berakidah. Maksudnya kalau kita tidak mentauhidkan Allah, walaupun kita yakin itu dan yakin ini, keyakinan kita yang lain itu tidak mempunyai apa-apa makna dan tidak akan diterima oleh Allah. Dan orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia bukan orang Islam. Bahkan dia orang kafir. Dan Allah misalnya. Juga dinamakan dengan ilmu usuluddin. Usul maknanya dasar-dasar. Ad-din maknanya agama. Ilmu yang membicarakan tentang dasar-dasar agama. Yang merujuk kepada pegangan kita. Ilmu kalam. Dinamakan dengan ilmu kalam sebab ulama-ulama zaman dulu bila dia nak membicarakan tentang akidah, kitab dia tulis al-kalamu fi kaza. Al-kalam, perbincangan tentang kudrat Allah, perbincangan tentang zat Allah, perbincangan tentang perbuatan Allah. Dan itu ilmu itu dinamakan dengan ilmu kalam ataupun kerana apa? Kerana perbincangan tentang kalamullah dalam ilmu tersebut antara perbincangan yang paling hangat. Jadi akidah ini ilmunya itu nama-nama dia. Dan akidah itu adalah satu rukun yang paling utama daripada 3 rukun agama. Baik. Bahagian akidah. Bila kita sebut akidah, kita sebut pegangan ini, semestinya akan tergambar dalam hati kita akidah yang betul dan akidah yang salah. Akidah yang betul itulah dia akidah yang diberitahu oleh baginda Nabi. Akidah yang salah itulah dia akidah yang bercanggah dengan apa yang diberitahu oleh baginda Nabi. Apa yang diberitahu oleh baginda Nabi itu benar, itu tak salah. Itu orang panggil maksum. Tetapi kefahaman kita daripada apa yang diberitahu oleh baginda Nabi boleh jadi salah. Jadi kefahaman siapakah yang benar? Kefahaman siapakah yang menepati dengan akidah yang betul-betul didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka akidah, kefahaman akidah yang menepati dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi itu kita istilahkan dia sebagai akidah as-sunniyah. Dengan makna akidah yang berasaskan kepada sunnah dengan kefahaman yang betul. Kadang-kadang orang kata dia ikut sunnah tapi kefahaman dia salah. Dia kata ikut sunnah tapi kefahaman dia salah. Apa yang dia pegang itu salah. Ramai mana orang kata dia tu sebagai pendokong sunnah tapi akidah dia Tuhan bertempat. Akidah Tuhan bertempat tak pernah diungkapkan oleh baginda Nabi. Tak pernah dipahami oleh pewaris
akidah baginda Nabi, generasi yang pertama di kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, begitu juga a'immah musyahidin. Maknanya apa yang diungkapkan oleh Nabi itu betul, tetapi kefahaman kita boleh jadi betul, boleh jadi salah. Mana kefahaman generasi yang paling betul terhadap apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi ialah generasi yang sempat bersama-sama dengan baginda Nabi. Itulah dia golongan para sahabat Nabi. Mana itulah satu-satunya generasi yang paling faham tentang akidah yang dibawa oleh baginda Nabi. Justru itu, itu generasi yang pertama. Kemudian generasi yang kedua yang paling faham tentang akidah yang dibawa oleh baginda Nabi, iaitulah generasi yang sempat dengan generasi yang dapat mengambil akidah secara langsung daripada Nabi. Itulah dia golongan tabi'in. Dan generasi yang paling faham tentang apa yang dibawa oleh generasi tabi'in ini ialah kumpulan generasi yang ketiga yang dinamakan dengan atba'u at-tabi'in. Jadi golongan sahabat, golongan tabi'in, golongan atba'ut tabi'in, inilah yang dinamakan dengan golongan salaf. Mengikut pandangan sebilangan ulama lah. Jadi inilah orang panggil fahaman salaf. Kerana dia didokong oleh generasi yang paling faham tentang agama. Generasi itu dinamakan dengan generasi salaf. Jadi mana-mana kefahaman yang bercanggah dengan generasi salaf, maka dia bukan termasuk dalam akidah as-sunniyah. Bukan termasuk dalam akidah yang betul. Sebab apa? Sebab itu dia yang faham begitu, bukan itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi. Yang dimaksudkan oleh baginda Nabi semestinya itulah yang difahami oleh sahabat Nabi, yang difahami oleh generasi yang mewarisi fahaman sahabat Nabi, dan generasi yang mewarisi fahaman daripada generasi yang mewarisi fahaman sahabat Nabi yang ambil kefahaman akidah itu daripada baginda Nabi SAW. Jadi kita boleh konklusikan dengan bahasa yang mudah bahawa akidah yang betul itu ialah akidah yang dibawa oleh baginda Nabi melalui kefahaman generasi yang paling dekat dengan baginda Nabi. Kefahaman generasi yang paling dekat dengan baginda Nabi tak lain tak bukan, itulah dia generasi salaf. Jadi mana-mana fahaman ataupun mana-mana akidah yang bercanggah dengan kefahaman generasi salaf ini, itu dinamakan sebagai akidah bid'iyah. Makna akidah ahli bid'ah. Okey, tak beralih lagi, tak berpindah lagi kepada slide itu. Ini baru Itu dinamakan dengan akidah bid'iyah. Iaitu akidah yang dicetuskan dengan makna akidah yang diada-adakan oleh mereka yang cuba memahami agama dengan kefahaman sendiri, yang mana kefahaman itu berbeza dengan generasi yang mewarisi akidah daripada baginda Nabi, iaitulah generasi salaf. Dengan makna dia tak nak lalu ikut salaf. Dia daripada dia direct nak pergi kepada baginda Nabi SAW. Sampai ke peringkat apa yang dia bawa itu berbeza dengan apa yang dibawa oleh generasi salaf. Ini orang panggil golongan ahli bid'ah. Akidah yang dia bawa itu adalah akidah bid'ah. Akidah bid'ah ni apa? Iaitulah akidah yang bercanggah dengan akidah yang dipegang oleh generasi salaf. Akidah yang bercanggah dengan akidah yang dipegang oleh generasi salaf. Jadi, situ kita boleh faham makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitulah kumpulan yang mendukung fahaman salaf. Kumpulan yang mendukung fahaman salaf dengan makna fahaman yang diikuti ataupun dipegang oleh generasi salaf. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi yang hidup pada zaman aku, di kalangan para sahabat. Generasi yang datang selepas daripada mereka, generasi tabi'in. Generasi yang datang selepas daripada mereka, generasi atba'ut tabi'in. Jadi dalam konteks kita sebagai orang Islam, pastikan akidah kita tak berbeza dengan akidah
salaf. Tak berbeza dengan akidah salaf. Sebab kalau berbeza dengan akidah generasi salaf, maka itu adalah akidah yang bid'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada akidah bid'ah. Timbul persoalannya, kita tak sempat dengan generasi salaf. Jadi siapakah yang mendokong fahaman salaf ini? Okey. Next. Ini dia pewaris akidah sunniyah ahli sunnah wal jamaah. Orang kata pendokong kepada akidah salaf. Kita boleh buktikan bahawa apa yang kumpulan ini bawa dengan teks ataupun nas-nas yang kita dapati daripada kata-kata generasi salaf itu menepati 100%. Khususnya dalam isu-isu yang sifatnya usul. Kalau furu' itu orang panggil apa bendanya perbezaan dari sudut, perbezaan dalam isu-isu khilafiyah ataupun ijtihadiyah itu tidak mencacatkan akidah seseorang. Baik. Jadi kumpulan yang mendokong fahaman salaf ini, pertamanya golongan al-athariyah ahlul hadis. Inilah kumpulan pertama yang mendokong fahaman ataupun kita kata akidah as-sunniyah tadi, ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah tadi. Ini kumpulan yang pertama. Ia muncul apabila munculnya ahli-ahli bid'ah di kalangan al-Mu'tazilah dan seumpama dia. Mana bila ada kumpulan yang bawa fahaman yang bercanggah dengan fahaman salaf, maka akan bangkitlah satu kumpulan daripada ulama-ulama Islam yang mempertahankan akidah yang mereka warisi daripada salaf dan menzahirkan kebatilan akidah yang baru yang diadakan oleh mereka-mereka yang menyanggahi fahaman salaf itu. Konteks yang pertamanya antaranya ialah Mu'tazilah. Jadi pada waktu itu ulama yang bangkit yang menentang kefahaman Mu'tazilah, mereka terdiri daripada kumpulan ulama yang menggunakan pendekatan ahlul hadis ataupun kita namakan sebagai kumpulan al-athariyah. Mereka menjelaskan akidah melalui teks Al-Quran dan hadis secara langsung. Mereka menzahirkan kebenaran akidah salaf melalui penggunaan dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis secara langsung. Begitu juga mereka menzahirkan kepincangan akidah ahli bid'ah dengan menggunakan dalil-dalil naqli iaitu Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Jadi pendekatan mereka dikenali dengan pendekatan ahlul hadis dan mereka dipanggil ahlul hadis dan juga dipanggil sebagai al-athariyah. Dan Mu'tazilah pada waktu itu dia menggunakan pendekatan ilmu kalam. Ilmu kalam pendekatan yang berasaskan kepada logik akal. Jadi terdapat orang kata perdebatan. Ini realiti sejarah. Waktu itu bila khususnya masyarakat awam, bila dia tengok, dia banding antara fahaman Mu'tazilah ini dengan fahaman yang dibawa oleh ahlul hadis ini, ada kalanya mereka melihat fahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah itu lebih menepati dengan agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab fahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah ini logik. Logik sangat-sangat. Jadi lebih menepati dengan akidah yang dibawa oleh baginda Nabi. Sebab akidah yang dibawa oleh baginda Nabi semestinya akidah yang logik, yang tidak bertentangan dengan akal sama sekali. Menyebabkan sebahagian daripada masyarakat awam mula terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Makna Mu'tazilah daripada dia terus nak pergi kepada Nabi selalu. Makna dia kata yang dibawa oleh generasi salah ni tak logik. Mustahil Nabi ungkapkan begitu. Jadi kalau Nabi ungkapkan begitu, jadi perlu ditakwil kata-kata baginda Nabi itu supaya selari dengan akidah, dengan akal. Apa yang selari dengan akal itulah pada keyakinan mereka agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Orang awam yang buruk sangka kepada ulama-ulama yang menjadi penyambung antara dia dengan Rasulullah, mula menoleh kepada
fahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah. Munculnya orang awam itu terperangkap. Sebab orang awam ni kadang-kadang kalau kita kabur hadis, kabur ayat Quran pun tidak faham juga. Tapi bila kabur hak logik, dia nampak dulu. Allah, hak ni rupanya betul. Yang betulnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dilihat di akhirat bila-bila. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan boleh dilihat, makna Tuhan tu jisim. Mustahil Tuhan tu jisim. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Tengok. Daripada dia direct dia nak pergi kepada Al-Quran. Daripada dia direct nak pergi kepada Al-Quran. Bahawa Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan kita. Tuhan bukan jisim. Menunjukkan bahawa Tuhan tidak boleh dilihat. Kalau Tuhan boleh dilihat bertembung dengan kenyataan Quran sendiri. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan dia. Dia tidak meraihkan fahaman ulama. Fahaman ulama yang menjadi penyambung antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyambung antara dia dengan Al-Quran sehingga dia menimbulkan satu fahaman baru yang bercanggah dengan fahaman yang menjadi arus perdana kepada umat Islam yang diterima secara sambung menyambung sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ kita nampaklah perangai Mu'tazilah, dia ujuk dengan fahaman dia. Dan dia menganggap bahawa ulama yang menjadi penyambung antara dia dengan Rasulullah itu, mereka ini sesat, mereka ini tidak betul. Sampai ke peringkat mereka kata kepada ahli sunnah itu seumpama himar. Dia kata gimana? La jama'atun sammu hawahum sunnata la jama'atul humuri la jama'atul humuri la umri mukifah fayushabbihuhu bi khalqihi fatakhawwafu syan'al wara fatasattaru bil balkafah. Dia kata di sana ada satu jamaah yang menamakan diri mereka dengan sunnah. Mereka ini sebenarnya adalah jemaah himar, yang bodoh orang panggil. Mereka telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Mereka takut kena kutuk, maka mereka berlindung di sebalik kata bila kaif, tanpa ada kaifiat. Benarnya dia yang himar, dia yang bodohnya, bukan ahli sunnah. Macam ke sekarang lah duk tuduh kepada ulama-ulama alam Melayu sebagai contohnya yang mewakili pemikiran jumhur ahli sunnah sebagai buat benda yang bid'ah, buat benda yang khurafat, tidak menepati dengan sunnah, penyebut hadis palsu, tak berpegang dengan sunnah. Sebenarnya yang tak berpegang dengan sunnah tu dia. Sebenarnya yang tak cerdik tu dia. Sebenarnya yang bid'ah tu dia, yang khurafat tu dia. Yang bid'ah tu dia sebab apa? Dia mudah-mudah bid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah. Mudah-mudah mensyirikkan sesuatu yang tidak syirik. Isu yang sama je berlaku. Apabila dia rasa diri dia hebat, dia nampak ulama yang menyambung antara dia dengan Rasulullah itu bermasalah. Akhir sekali dia create satu fahaman baru dan dia anggap itulah dia agama. Dia anggap itulah dia agama. Orang awam yang tak berapa cerdik mana ni jadi makanan kepada mereka. Akhir sekali terpengaruh dengan mereka. Macam ke sekarang ni lah. Baik. Itu kumpulan yang pertama. Jadi pada waktu itu, ahli sunnah wal jamaah, fahaman ahli sunnah, iaitulah fahaman salaf, fahaman yang diwarisi daripada para sahabat ini didokong oleh ulama-ulama ahlul hadis. Kemudian fahaman ahlu bid'ah pula pada waktu itu didokong oleh golongan Mu'tazilah. Pendekatan yang digunakan oleh ahli sunnah pada waktu itu pendekatan ahlul hadis. Pendekatan yang digunakan oleh ahli bid'ah pada waktu itu itulah pendekatan ilmul kalam. Jadi dua tu. Kerana itulah kita dapati ulama-ulama Islam pada waktu itu mereka mengutuk ilmul kalam. Imam Syafi'i kata li an yalqallahu al-'abdu bi dhanbin min adh-dhunub li an yalqallaha al-'abdu bi dhanbin min adh-dhunub ma'ada syirk khairul lahu min an yalqahu bi syai'in min al-kalam. Seorang hamba menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan bawa dosa-dosa yang besar selain daripada syirik, maka lebih baik bagi mereka daripada menghadap Allah dengan bawa ilmu kalam walaupun sedikit. Jadi sini kita fahamlah ilmu kalam mana ni? Ilmu kalam yang dibawa oleh Mu'tazilah, yang mana kalau orang belajar ilmu kalam tu akhir sekali jadi ahli bid'ah, jadi Mu'tazilah. Itu yang berlaku dalam masyarakat. Bukan kata orang awam.
Orang alim pun kadang-kadang jadi Mu'tazilah juga. Seperti mana yang berlaku kepada Ibnu Suraij, salah seorang daripada ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Habis bila dia dah mahir dah dengan dalam bidang fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia minat kepada ilmu kalam dan dia menuntut ilmu kalam. Puncaknya dia menjadi Mu'tazilah. Dia jadi Mu'tazilah. Ini yang dilarang oleh ulama-ulama. Imam Syafi'i larang belajar ilmu kalam, Imam Ahmad bin Hanbal larang belajar ilmu kalam, Abu Hanifah kutuk ilmu kalam, Imam Ja'far as-Sadiq halang orang daripada belajar ilmu kalam. Sebab apa? Sebab pada waktu itu kalau dipelajari ilmu kalam, dia akan bawa kepada fahaman Mu'tazilah. Dia akan menjadi pendukung Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab logik. Bila logik ni kadang-kadang kita kalah dengan logik. Walaupun sebenarnya fi nafsil amri itu bukan logik pun. Yang logiknya bersama-sama dengan akidah ahli sunnah. Tapi bagaimana akidah itu disampaikan dan dipertahankan, situ masalahnya. Akidah tu disampaikan sampai ke peringkat masyarakat awam tak nampak kat mana logik ni. Jika nak dibandingkan dengan hak Mu'tazilah ni, bila dia sampaikan masuk dengan pemikiran orang awam. Jadi sehinggalah isu ini berlarutan, ini di kurung yang kedua hijrah, ataupun permulaan kurung kedua hijrah. Sehinggalah datangnya kurung ketiga hijrah. Jadi kurung kedua hijrah tu, ulama ahli sunnah wal jamaah mereka menggunakan pendekatan ahlul hadis, dan golongan Mu'tazilah dia menggunakan pendekatan ilmu kalam. Jadi ada dua pertembungan tu. Pertama, pertembungan dari segi kefahaman. Yang keduanya, pertembungan dari segi metodologi. Metodologi dengan makna bagaimana akidah itu disampaikan dan bagaimana akidah itu dipertahankan. Jadi kalau pendekatan ilmu kalam yang disampaikan, iaitulah akidah bersih Mu'tazilah. Juga dia kata ini akidah baginda Nabi, dan mereka yakin itulah akidah yang dibawa oleh baginda Nabi. Dari segi yang disampaikan itu akidah bersih Mu'tazilah. Yang dipertahankan itulah akidah Mu'tazilah. Yang dizahirkan kepincangan itulah dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Ini orang panggil Ahlul Hadis, dia berlawan dengan Ahlul Kalam. Pada waktu itulah kalau kita dapati kata-kata ulama Ahlus Sunnah, dia mengkritik ilmu kalam, dia menjauhkan masyarakat daripada ilmu kalam, dia tahzir orang ramai daripada menghampiri ilmu kalam. Kata-kata Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan sebagainya. Tapi pada waktu itu, kalau berlaku perdebatan antara Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah, masyarakat awam dia lebih nampak Mu'tazilah yang betul. Kalau hak yang tak husnuzan kepada ulama-ulama Ahli Sunnah, sebab Mu'tazilah ni dia patah bercakap. Jadi banyak berlaku perdebatan. Itu kita kata bila berdebat ni tak semestinya orang hak menang tu dia yang benar tau. Macam gila ni juga. Menang pada pandangan orang awam. Hak bukan dalil pun dia kata dalil. Yang menang ketika berdebat ialah orang yang pandai cakap. Sekalipun dia salah. Sehinggalah orang kata datangnya Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, masa dia datang tu, waktu tu Mu'tazilah seakan-akan menguasai pemikiran orang awam, pemikiran bahkan setengah daripada ulama. Ramai ulama-ulama yang Mu'tazilah. Dia nampak betul kot tu. Betul-betul ikut pandangan Mu'tazilah. Kalau perdebatan dengan Mu'tazilah ni biasanya yang menguasai pentas adalah golongan Mu'tazilah. Lebih-lebih lagi pada waktu tu antara tokoh besar di kalangan Mu'tazilah namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari, seorang tokoh besar di kalangan Mu'tazilah. Setiap kali berlaku perdebatan antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan tokoh-tokoh Ahlul Hadis, orang akan nampak kemenangannya berpihak kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Sebab apa? Sebab dia pandai cakap. Dan sebab dia menggunakan logik. Jadi logik ikut belah balik dia. Lepas seorang, terak ulama-ulama ahli sunnah bila berdebat dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Sehinggalah Abu Hasan al-Asy'ari ni dia mula ragu tentang kefahaman Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari ni dia adalah
Ayah dia seorang ulama ahli sunnah lah. Seorang warak, seorang ahli sufi yang mengikut metod ahli hadis. Kemudian masa umur dia 10 tahun, ayah dia meninggal. Dan mak dia kahwin. Kahwin dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang paling besar di Basrah pada waktu itu, yang nama Abu Hashim Al-Jubba'i. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia mendapat didikan secara langsung daripada tokoh Mu'tazilah yang paling besar pada zaman dia. Berpuluh tahun dia bersama-sama dengan Abu Hashim Al-Jubba'i sehingga dia telah menempatkan diri dia sebagai seorang tokoh dalam kumpulan Mu'tazilah yang mahir dengan ilmu kalam bersih Mu'tazilah. Tapi dengan menggunakan ilmu kalam itu, bila Tuhan nak bagi petunjuk, dia rasa macam ada masalah dari segi ilmu Mu'tazilah ini. Sehingga dia nampak beberapa masalah sebenarnya lebih menepati dengan apa yang dibawa oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah di kalangan Ahlu Hadis. Tapi dia Mu'tazilah, dia pertahankanlah dengan kekuatan hujah yang ada pada dia pertahankan sehingga setiap kali berdebat orang nampak dia yang betul. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu salah. Sampai satu peringkat berlaku perdebatan antara dia dengan untuk guru dia Abu Hashim Al-Jubba'i, sampai ke peringkat tak terkata Abu Hashim Al-Jubba'i dengan hujah-hujah yang diketengahkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam dalam akidah kita panggil isu as-salah wal aslah. Isu as-salah wal aslah. Jadi saya tak nak ulah lah, isu salah wal aslah tu jadi panjang pula. Okey. Dia mengkaji, dalam waktu yang sama dia juga mengkaji pemikiran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan dia nampak pemikiran Ahlu Sunnah ni lebih tepat dengan hadis-hadis baginda Nabi, dengan agama yang dibawa oleh baginda. Tapi kerana dia tokoh Mu'tazilah, dia pertahankan juga Mu'tazilah. Sampailah ke satu hari dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi dengan Rasulullah kata kepada dia, ya Abul Hasan, unsuris sunnah, wahai Abul Hasan, tolong sunnah. Makna bagi kemenangan kepada sunnah. Dia kata, dia kata memang betul lah. Ahli sunnah tu betul, Mu'tazilah ni salah. Dia ambil sikap menyendiri. Dia menyendirilah. Dia fikir, merenung, membaca, mengkaji dan sebagainya. Sehinggalah mimpi pula dengan Nabi sekali lagi. Nabi tanya dia, ya Abu Hasan, apa yang kamu buat terhadap apa yang aku suruh? Waktu tu dia kata, ya Rasulullah, aku berjanji akan membantu sunnah. Maknanya membantu kumpulan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab kebenaran memang berada di sebelah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sehingga dia orang panggil dia beruzlah, dia menyendiri dalam satu tempoh masa untuk mengkaji seluruh orang kata karya-karya yang ditulis oleh ulama ahli sunnah pada waktu itu. Begitu juga dengan karya Mu'tazilah, sehingga dia karang satu buah kitab. Nak menjelaskan tentang kepincangan Mu'tazilah dan betulnya fahaman ahlu sunnah. Jadi satu hari dia naik ke masjid di Baghdad, dia naik atas mimbar, dia berkhutbah, dia kata siapa yang kenal aku maka dia kenal akulah, siapa yang tak kenal aku maka aku memperkenalkan diri aku Abu Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail Abu Hasan Al-Asy'ari. Dulu pandangan aku ni seorang Mu'tazilah. Dulu aku kata Al-Quran tu makhluk, dulu aku kata Allah tak boleh dilihat, dulu aku kata perbuatan aku yang buat, Allah hanya menyediakan kuasa sahaja kepada aku dan sebagainya. Dia ulang fahaman-fahaman dia sebelum pada tu. Dia kata bermula pada hari ini aku tanggalkan fahaman-fahaman aku itu, aku buang seperti mana aku buang baju aku. Dia pun buang jubah dia, lapisan yang paling luar jubah dia tu dia buang. Jadi ini menimbulkan orang kata kejutan kepada orang kata penduduk Basrah ataupun penduduk Baghdad pada waktu itu. Sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari lepas pada itu mula dia mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dengan menggunakan metod yang baru, iaitulah metod ilmul kalam. Mana ilmu kalam tu disusun supaya tidak bercanggah dengan akidah yang dipegang oleh Ahlul Hadis. Dan akidah yang dipegang oleh Ahlul Hadis itu dilogikkan sehingga masyarakat awam nampak benda tu logik. Dengan menggunakan pendekatan logik,
yang dinamakan dengan ilmu kalam. Jadi pada waktu itu dah ada dua dah ilmu kalam. Satunya ilmu kalam yang bid'ah, ilmu kalam yang menjadi metod pendekatan kepada ahli bid'ah pada Mu'tazilah. Satu lagi ilmu kalam yang sunni yang menjadi khadam kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu juga berlaku kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mempertahankan akidah yang dibawa oleh ahlul hadis itu dengan pendekatan baru. Bukan pendekatan yang digunakan oleh ahli hadis yang dinamakan dengan pendekatan ilmu kalam yang sebelum daripada itu ilmu kalam digunakan untuk mempertahankan akidah Mu'tazilah sahaja. Jadi sekarang dah ada dua dah. Pertama ni ada dua kumpulan yang mempertahankan, ada dua metod yang digunakan untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah salaf. Satunya akidah pendekatan ahlul hadis, yang keduanya pendekatan ahlul kalam, Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Pendekatan ilmul kalam, Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Jadi selari dah waktu tu. Selari dah antara apa bendanya kita kata bahawa akidah salaf itu dipertahankan oleh dua pendekatan daripada dua kumpulan. Satu kumpulan ahlul hadis, satu kumpulan ahlul kalam. Tapi kumpulan ahlul kalam ini ialah kumpulan ahlul kalam as-sunni. Jadi itu kita boleh faham tentang dua golongan yang mendokong ahlu sunnah wal jamaah. Satu golongan lagi iaitulah ulama-ulama tasawuf. Akidah dia tak beza ni. Akidah salaf yang didokong oleh ahlul hadis, akidah salaf yang didokong oleh ahlul kalam as-sunni al-asy'ariyah maturidiyah, dan akidah salaf yang didokong oleh ahlul wujdan wal kasyaf ini tidak berbeza. Semuanya kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat sebagai contohnya. Kalau kata Tuhan bertempat ni ialah golongan Salafiyah Wahabiyah yang akidah dia bersusu galu kepada golongan Hashwiyah suatu ketika dahulu. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah sama sekali. Baik. Okey. Jadi yang pertama ni ahlul hadis al-asariyah, pendokong dia dia mendokong akidah salah, bukan dia ke akidah baru. Imam dia ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia metod dia penggunaan secara meluas ataupun pendekatan dia didominasi oleh penggunaan dalil syarak. Dalil syarak ni maknanya Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Dan mereka melihat bahawa pendekatan ilmu kalam itu adalah pendekatan yang batil, itu ijtihad mereka. Sebab mereka berhasrat untuk nak mengekalkan ketolinan akidah, bukan saja akidah mereka nak tuling, bukan pendekatan akidah pun mereka nak guna pendekatan yang lama. Mereka tidak mahu berubah. Itu ijtihad mereka. Mereka kata pendekatan ilmu kalam as-sunni itu ataupun apa-apa pendekatan ilmu kalam tu adalah pendekatan yang batil. Itu ijtihad mereka. Itu tak pelik. Maknanya nak guna pendekatan mana-mana, gunalah. Yang pentingnya akidah tu akidah yang sama. Baik. Jadi golongan Salafiyah Wahabiyah, dia kata dia guna pendekatan ahlul hadis, tetapi akidah dia berbeza dengan akidah ahlul hadis yang sama akidah dia dengan jumhur ahlu sunnah wal jamaah. Baik, teruskan. Slide yang berikutnya. Ini ahli nazar al-aqli ni. Kita kata al-Asy'ariyah Maturidiyah menggunakan pendekatan ilmu kalam, mengetengahkan akidah yang diwarisi daripada generasi salaf. Seperti mana akidah yang dipegang oleh ahlul hadis dulu. Tetapi melalui pendekatan ilmu kalam sehingga masyarakat awam mula dapat melihat bahawa yang logiknya ada bersama-sama akidah salaf, bukan akidah Mu'tazilah. Okey, teruskan. Ahli wujdan wal kasyaf ini ahli tasawuf. Dia juga mendokong akidah salaf. Pendekatan asas akidah menepati sama ada pendekatan ahlul hadis, iaitu menggunakan dalil-dalil naqal, dalil-dalil syarak, ataupun ahlul kalam menggunakan pendekatan ilmu kalam. Logik yang berasaskan kepada keterangan syarak, bukan logik macam Mu'tazilah tu. Yang mendahului akal daripada syarak. Bukan logik yang tu. Okey, tarekat sebagai jalan makrifah. Tarekat di sini ialah orang panggil usaha tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah, hiasi hati dengan sifat-sifat yang mahmudah,
Dengan cara mujahadah, dengan cara riyadhah, dengan cara benar-benar melaksanakan perintah Tuhan, dengan cara bimbingan guru yang terlatih, dengan cara memenuhi hati dengan zikrullah. Nanti akidah yang mereka dapat daripada pendekatan ahlul hadis dan juga ahlul kalam itu akan ditimbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamatnya mendapatkan kasyaf dan wijdan. Bukan terhenti kepada perbincangan akademik semata-mata. Tapi nak lebih daripada itu. Sehingga akidah yang dipegang itu benar-benar timbul dalam hati. Baik, teruskan. Teruskan. Asy'ariyah, siapa dia Asy'ariyah? Asy'ariyah tu ini pendokong kepada aliran salah ni. Hak yang Wahabi kata ni khalaf. Dia tak faham makna khalaf, makna salah. Maknanya khalaf ahli sunnah wal jamaah dia tidak pernah melawani akan akidah salaf. Itu kita kena faham. Khalaf ahli sunnah, generasi khalaf di kalangan al-Asy'ariyah Maturidiyah ataupun di kalangan ahli hadis sendiri, mereka tak pernah berusaha ataupun mendatangkan akidah yang berbeza dengan akidah salaf. Cuma mereka mempertahankan akidah salaf seperti mana pendekatan yang digunakan oleh ulama salaf ataupun dengan menggunakan pendekatan baru yang dinamakan pendekatan khalaf, iaitulah pendekatan ilmu kalam. Akidahnya tetap sama. Baik. Jadi jangan terpengaruh dengan salafiyah al-wahabiyah yang menganggap diri dia tu salaf, Asy'ariyah itu khalaf. Ini dia tak faham istilah. Panggil dia memanipulasikan nama. Baik, teruskan. Yang ketiga, keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Semula. Al-Asy'ariyah semula. Keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Pengikut-pengikut dia dinamakan dengan al-Asy'ariyah. Makna orang yang bawa akidah Abu Hasan Asy'ari dinamakan dengan Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang kata sebab apa tak beri nama tu akidah Nabi tu, akidah salah tu. Dinamakan akidah Asy'ariyah kerana Abu Hasan al-Asy'ari adalah tokoh yang paling menonjol dalam mempertahankan akidah salaf. Jadi akidah yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari itu dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Bukan makna mereka akidah yang baru. Macam dalam qiraat tu, qiraat hafaz. Sebab apa? Sebab ketokohan Imam Hafaz dalam menyampaikan qiraat itu. Ketokohan dia. Kerana ketokohan dia maka qiraat itu dinamakan dengan qiraat Hafaz. Maknanya orang yang zaman dia ataupun sebelum daripada dia juga bacaan dia begitu. Orang yang sebelum daripada Al-Asy'ariyah, sebelum daripada Abu Hasan Asy'ari, Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah dia itulah akidah yang dipegang oleh Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari dia tidak reka akidah baru, tapi dia mendokong akidah generasi yang sebelum daripada dia. Dinisbahkan akidah kepada dia kerana dialah tokoh yang paling antara tokoh yang paling berjasa dan paling menonjol mendokong akidah tersebut. Baik. Menentang fahaman bid'ah di Basrah. Ini Abu Hasan Asy'ari. Antara murid kanan yang meriwayatkan fahamannya ialah Ibnu Mujahid, Abu Hasan al-Bahili, Bandar bin Hasan as-Sufi, Abu Hasan al-Tabari dan sebagainya. Wafat pada tahun 324. Antara karyanya ialah Ibanah an Usulid Diyanah, Maqalatul Islamiyyin, Risalah Ahli Sabar dan sebagainya. Kita teruskan. Itu Asy'ariyah. Maturidiyah pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Menentang fahaman bid'ah di Samarkand. Samarkand ni sekarang ni dalam Uzbekistan. Dulu Mawara an-Nahar. Uzbekistan, Tajikistan, Bukhara, Hostan tu waktu orang panggil Samarkand satu ketika dahulu. Kalau sekarang ni Iran pun masuk dalam kategori Samarkand. Mana negeri-negeri yang dibuka oleh orang Arab Islam. Baik, tokoh-tokoh yang membawa fahamannya ialah Abul Qasim Ishaq bin Muhammad al-Samarqandi, Abdul Karim al-Bazdawi dan sebagainya. Imam Abu Mansur Maturidi meninggal pada tahun 333 Hijrah. Di negeri asalnya iaitulah Maturid dan disemadikan di sana. Antara karya peninggalannya kitab Tauhid, boleh kita baca lagi sekarang. Kitab Maqalat, kitab Rad Awail Adillah lil Ka'bi. Ka'bi itu salah seorang daripada tokoh Mu'tazilah pada zaman itu dan sebagainya. Baik, teruskan. Akidah Abu Hasan Asy'ari. Ni kadang-kadang orang kata apa dah ikut akidah sahabat. Ibnu Mas'ud ikut akidah Abu Hasan Asy'ari buat benda. Dah sebelum Abu Hasan Asy'ari itu sesat belaka ke? Sebab dah ikut akidah Asy'ariyah. Ni kata-kata yang mengelirukan. Dia tak faham apa benda yang dia cakap. Dia tak faham apa benda yang dia pakai. Wal ya'lam. Ini disebut oleh Ibnu Asakir ataupun oleh Imam Suki kalau tak silap saya tak ingat dah.
Wal ya'lam anna kullan minal imamain Abil Hasan al-Asy'ari wa Abi Mansur Maturidi lam yubdi'a min indihima ra'yan wa lam yashtaqqa madhhaban innama huwa muqarrirani limadhahibis salafi munadilani amma kanat alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya kita kena faham. Wal ya'lam, hendaklah kamu tahu, anna kullan, bahawa sungguhnya setiap seorang minal imamain, daripada imam ni, Imam Abu Hasan Asy'ari, begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, lam yubdi'a min indihima ra'yan, mereka tidak buat benda bid'ah, mereka tak buat benda baru dari sudut fahaman, dari sudut akidah, tak. Mereka buat benda baru dari sudut pendekatan untuk nak mempertahankan, untuk nak menjelaskan akidah yang mereka warisi daripada generasi salaf, generasi para sahabat, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in dan ulama-ulama mujtahidin sampai kepada zaman mereka. Walam yashtaqqa mazhaban, dia tidak melahirkan satu mazhab, tidak. Bukan dia melahirkan satu pendekatan, itu betul. Pendekatan ni perlu, kadang-kadang perlu kepada perubahan mengikut keperluan masa dan juga tempat. Kita orang Melayu mengajar akidah dalam bahasa Melayu, itu paling-paling komang, paling-paling kurang. Lain dengan pendekatan salaf. Salaf dulu mengajar dalam bahasa Arab. Kalau kita ikut pendekatan salaf dalam isu tu, dalam konteks masyarakat Melayu kita, orang tak faham lah akidahnya. Waktu tu fi amadin mumaddadah, faham ke dadah, ada dadah dalam Quran. Jadi perubahan pendekatan bukanlah suatu keburukan. Perubahan pendekatan adalah satu keperluan yang tak boleh berubah hanyalah akidah ataupun fahaman. Baik. Walam innama huwa muqarrirani, akan tetapi kedua-duanya itu hanya menjelaskan, melanjutkan, memperincikan, mempertahankan. Muqarrirani maknanya menjelaskan limadhahibis salaf, akan pandangan-pandangan ataupun akidah-akidah yang dipegang oleh generasi salaf. Munadilani, yang kedua-duanya itu mempertahankan amma kanat alaihi ashabir Rasulillah, akidah yang dipegang oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia ke akidah baru. Dia pertahankan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Itu akidah yang dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh atba'ut tabi'in, generasi salaf sampai kepada zaman Abu Hasan al-Asy'ari. Sampailah kepada zaman kita sekarang. Kemudian dia kata, orang Salafi Wahabi kata tu dalam Quran kata Allah fis sama'. Ulama-ulama salah kata Allah fis sama', kita kata betul. Allah kata dia fis sama'. Orang salah kata Allah fis sama'. Tapi bukan seperti mana yang awak faham. Dengan makna Allah berada di langit. Tak. Allah di langit dengan makna Allah tu melangit. Dengan makna Allah tu bersifat dengan ulu. Bersifat dengan tinggi. Tinggi Allah itu tinggi martabat. Dan juga kedudukan yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud tinggi yang difahami oleh para sahabat, tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, yang dijelaskan oleh Al-Asy'ariyah sebab kekeliruan yang ditimbulkan oleh ahli-ahli bid'ah. Baik. Okey, teruskan. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah mewakili majoriti umat Islam. Ini kata-kata Imam As-Subki. Imam Subki, zaman Imam Subki dulu, kurun ke-8 Hijrah, kurun ke-7 dan ke-8 Hijrah. Dia kata mana? Keseluruhan ulama bermazhab Syafi'i mengikuti akidah Asy'ariyah, melainkan sebahagian kecil yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah dan Hasyawiyah. Hasyawiyah ni awak kata Tuhan bertempat ni, ada sebahagian kecil. Mana kalau ada ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab dia kata Tuhan bertempat, kita kata tak pelik, Imam Subki kepada. Tapi itu bukan mewakili majoriti, dan dia ini dianggap sebagai sesat dalam isu tersebut oleh kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pada zaman dia. Okey, semua ulama bermazhab Maliki pula tanpa terkecuali mengikuti aliran Al-Asy'ariyah. Keseluruhan ulama mazhab Hanafi mengikuti akidah Asy'ariyah, melainkan sebahagian kecil yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah dan juga Hasyawiyah. Hasyawiyah kata Tuhan bertempat. Ulama mazhab Hambali terbahagi kepada dua dari sudut akidah lah. Satu, akidah mereka menepati dengan jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu lagi, akidah mereka menepati dengan akidah Hasyawiyah. Seperti mana yang saya cerita pada permulaan pembentangan tadi, sehingga Abil Faraj Ibn Jauzi buat satu kitab nak mengkritik golongan ini. Abu Faraj Ibn Jauzi kata,
seandainya seluruh air laut digunakan, atas bumi ni digunakan untuk nak bersih kotoran-kotoran yang engkau, yang kumpulan kamu bawa masuk dalam mazhab Hambali ini, maka kotoran-kotoran itu masih lagi belum bersih sehingga orang tidak sebut seseorang itu bermazhab Hambali. Mereka orang akan kaitkan akidahnya adalah akidah Mujassimah. Ini orang kata kotoran yang dibawa oleh golongan Hashwiyah dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memang ada masalah sikit. Sebab ulama dia terbahagi kepada ini selepas daripada kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal. Selepas daripada berlalunya zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama dalam mazhab Hanbali terbahagi kepada dua, masing-masing kata yang mereka bawa lah akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Satu kumpulan akidah dia sama dengan akidah Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah dan kita yakin itulah sebenarnya yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Satu kumpulan yang kata itulah akidah Imam Ahmad bin Hanbal dan akidah itu bercanggah dengan akidah jumhur ulama-ulama Ahlussunnah yang lain. Baik, teruskan. Penulisan karya akidah di alam Melayu. Allahu Akbar, kita terlewat sikit ni. Mana terlewat dah. Tak apalah, saya laju-laju. Semenjak kedatangan Islam ke alam Melayu hingga berakhirnya zaman kerajaan Melayu Melaka. 1511. Makna kita dapati makna semenjak kedatangan Islam ke alam Melayu hingga berakhirnya zaman kerajaan Melayu Melaka. Di sana ada beberapa buah karya yang disusun sebelum daripada kerajaan Melayu Melaka. Antaranya nanti kita akan sebut lagi. Selepas zaman kerajaan Melayu Melaka, zaman kerajaan Melayu Melaka, akidah dia apa? Akidah orang Melayu apa pada waktu tu? Sehingga kurun ke-17. Ini kita boleh pastikan dengan menelusuri karya-karya yang ada pada zaman. Kemudian selepas daripada kurun ke-17 sehingga kurun ke-20. Okey, teruskan. Semenjak kedatangan Islam hingga berakhir kerajaan Melayu Melaka, berdasarkan catatan tokoh ulama seperti Ibnu Khardazbah, ini seorang ahli sejarah daripada kerajaan Abbasiyah lagi ni. Ibnu Faqih, Ibnu Rustah, dan yang paling menonjol ialah Al-Mas'udi yang meninggal pada tahun 956. Begitu juga dengan pandangan yang kuat dari Hamka sendiri. Apa pandangan mereka ini? Laporan mereka ini bahawa alam Melayu telah menganut akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akidahnya dan mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ini sumber Arab. Sumber Arab dan juga sumber daripada Profesor Dr. Hamka. Mereka menggambarkan bahawa alam Melayu yang ada hubungan dengan Arab dari segi perdagangan dan juga keagamaan, mereka ini menggambarkan alam Melayu khususnya di tanah Jawi. Akidah mereka ialah akidah ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita fahamlah bila sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, akidah ahli sunnah wal jamaah yang dimaksudkan di situ ialah akidah al-Asy'ariyah. Seperti mana yang disebut oleh Imam Subki tadi, bahawa kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i akidahnya ialah akidah al-Asy'ariyah. Baik, teruskan. Saya ringkaskanlah. Ini catatan Ibnu Battutah. Ibnu Battutah. Dia pernah singgah ke Sumatera sekitar tahun 1345. Ini sebelum daripada kerajaan Melayu Melaka ni. Kerajaan Melayu Melaka 1400. Ni 1345. Ibnu Battutah dia pernah singgah. Beliau pernah singgah di Sumatera sekitar tahun 1340. Ini dicatat dalam Rihlah Ibnu Battutah. Boleh baca di situ. Masih pada masa itu di bawah pemerintahan kerajaan Islam Pasai, dan dia mencatatkan bahawa penduduknya sudah pun bermazhab Syafi'i. Sementara sultan yang memerintah pada ketika itu, Sultan Al-Malikuz Zahir bermazhab Syafi'i dan rakyat baginda juga bermazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i kita boleh fahamlah, akidah dia bukan akidah Salafiyah Wahabiyah. Akidah dia bukan akidah Syiah. Akidah dia adalah akidah al-Asy'ariyah. Sebab majoriti ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini akidahnya al-Asy'ariyah, kecuali sebahagian kecil saja boleh dihitung dengan tangan. Mereka yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah dan sebahagian kecil terpengaruh dengan fahaman al-Hashwiyah. Hak kata Tuhan bertempat tu. Ini catatan Ibnu Battutah. Itu halaman 730 hingga 731 hak yang diterbitkan pada tahun 206. Baik. Teruskan.
Ini semenjak kedatangan Islam hingga berakhir kerajaan Melayu Melaka. Ada satu kitab namanya kitab Bahrul Lahut. Ini antara kitab yang boleh dianggap sebagai kitab yang terawal yang ditulis di alam Melayu, yang kita boleh tengok. Yang disusung kitab akidah dan tasawuf, yang disusung dan diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Arif pada kurun ke-12 di Pasai. Makna 200 tahun sebelum daripada kerajaan Melaka. Pengarangnya diketengahkan sebagai seorang tokoh Syiah. Ini orang yang tidak mengkaji. Ada pengkaji-pengkaji, nama pengkaji dah, tapi tidak mengkaji, tidak faham apa dia Syiah, apa dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pelik sikit daripada kefahaman dia, terus dituduh sebagai Syiah. Ini Syekh Abdullah Arif. Okey, teruskan. Dalam catatan dalam kitab Bahrul Lahut tu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung. Allah mempunyai zat dan sifat seperti sifat kudrat, iradah, ilmu. Zat Allah tidak terhingga, tiada bertempat dan tiada bermasa. Zat Allah qadim, zat Allah diibaratkan seperti cermin yang jernih, yang tak mungkin untuk kita nak cerak dengan panca indera kita. Lalu kita tengok hak ni, kok mana pun orang kata menepati sepenuhnya dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Orang Syiah tidak kata Tuhan tu ada sifat. Dalam bab ketuhanan, orang Syiah dia lebih terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah tak kata Tuhan dia sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dah. Dan dia bukan orang Wahabi ni. Orang Wahabi kata Tuhan bertempat. Hak ni dia kata Tuhan tiada bertempat dan tiada masa. Mana akidah dia akidah apa? Akidah Al-Asy'ariyah. Itu akidah yang awal yang datang ke alam Melayu seawal kurun ke-12 Masihi. 200 tahun sebelum daripada kerajaan Melayu Melaka. Baik, teruskan. Dan Bahrul Lahut ni kita boleh tengoklah naskah. Analisis kandungan Bahrul Lahut. Dia ada 9 muka surat sahaja mengisbatkan sifat ma'ani. Mu'tazilah dah isbat sifat ma'ani. Syiah dah isbat sifat ma'ani. Tidak ada kenyataan menghina pada para sahabat. Syiah hina para sahabat. Kau ni dia memuliakan para sahabat, nak kata Syiah apa begitu? Ini maknanya mungkin pengkaji tu memang sempit lah. Dia tak faham apa dia yang dimaksudkan dengan fahaman Syiah. Akhir sekali dia menuduh secara melulu tanpa ada sebarang bukti. A'adzanallahu min zalik. Baik. Tidak ada kenyataan menghina para sahabat. Ciri utama Syiah menghina para sahabat. Orang panggil golongan Rafidah. Rafidah ni apa? Hina para sahabat, akad Ahlul Bait. Lawan dia Nasibah. Nasibah apa? Hina Ahlul Bait, angkat para sahabat. Jadi Ahli Sunnah di tengah-tengah. Bukan Rafidah, bukan Nasibah. Ahli Sunnah dia menyanjung apa sahaja yang ada kaitan dengan baginda Nabi, sahabat Nabi lebih-lebih lagi, zuriat Nabi, keluarga Nabi lagi lebih-lebih lagi, sampai ke peringkat selipar Nabi pun mereka agung. Nak khabar apa saja yang ada kaitan dengan baginda Nabi, itu amat tinggi nilainya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Baik, teruskan. Tilu. Anas menafikan tempat semula. Menafikan tempat dan masa daripada Allah. Ada catatan yang menjelaskan bahawa beliau datang ke Pasai dengan membawa naskah kitab Ihya Ulumuddin. Bawa naskah kitab Ihya Ulumuddin Syiah apa? Kenal tak orang kata kitab Ihya Ulumuddin tu kitab apa? Kitab yang mewakili akidah, fiqh dan tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ilmu-ilmu ahlu sunnah wal jamaah dihidupkan kembali, diberi roh oleh Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin. Baik, teruskan. Semenjak kedatangan Islam hingga berakhir kerajaan Melayu Melaka, penggunaan kitab Ummu Barahim karya As-Sanusi dalam pengajaran akidah di zaman kerajaan Melayu Melaka ini disebut oleh Tun Sri Lanang dalam sejarah Melayu. Sultan Mansur Shah memohon makhdum patakan di Pasai menterjemahkan kitab Durrul Manzum yang dihadiahkan oleh Maulana Abu Bakar dari Jeddah yang digunakan sebagai bahan pengajaran akidah di Melaka. Ini berteraskan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada aliran Al-Asy'ariyah. Kita teruskan. Makna pada zaman Melaka, akidah orang Melayu ialah akidah Al-Asy'ariyah. Selepas zaman kerajaan Melayu Melaka hingga kurun ke-17, terjemahan kitab Aqaid An-Nasafiyah, ini antara kitab terawal yang kita boleh tengok lagi dia punya naskah dia. Ini ada khilaf di kalangan pengkaji. Satu kata kitab yang paling awal yang ditulis di alam Melayu kitab
Akidah An-Nasafiyah ni, terjemahan Akidah Nasafiyah ni. Satu lagi kitab Bahrul Lahu tadi tu. Ini ada perbincangan yang panjang lah di situ. Saya tak nak bincang di sini sebab perbincangan dia panjang. Baik. Disusun oleh, nanti dulu. Semula. Disusun oleh Abu Hafaz Omar An-Nasafi. Sebuah manuskrip bertaris, dia terjemahan Akidah Nasafiyah. Akidah Nasafiyah tu disusun oleh Imam An-Nasafi bertarikh 1591. Maknanya selepas daripada zaman Melaka. Lepas pada zaman Melaka. Uraian tentang akidah menurut aliran Al-Maturidiyah. Maknanya akidah orang Melayu imma Al-Asy'ariyah, imma Al-Maturidiyah. Ataupun gabungan antara Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Okey, teruskan. Selepas zaman kerajaan Melaka hingga kurun ke-17 lagi ni, catatan akidah dalam Tajus Salatin. Buka kitab Tajus Salatin yang disusun oleh Bukhari Jauhari pada tahun 1603. Pada awalnya dia cerita sebutan ringkas tentang akidah yang dipegang oleh orang Melayu. Jelas menunjukkan bahawa akidah itu adalah akidah Al-Asy'ariyah dalam isu-isu ketuhanan. Okey, teruskan. Ni zaman selepas kerajaan Melayu Melaka. Maknanya ini karya Hamzah Fansuri, antara karya-karya yang terawal ni. Kitab dia nama Syarab Al-Ashiqin. Kita dapati akidahnya juga adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Al-Asy'ariyah, bukan akidah Salafiyah Wahabiyah sama sekali. Baik, teruskan. Okey, analisis kandungan Syarab Al-Ashiqin akidah ketuhanan berdasarkan sifat 20. Bila sifat 20 tu akidah yang disusun oleh Imam Sanusi, akidah Asy'ariyah. Pembahagian sifat kepada 4 kategori, nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah, itu akidah Asy'ariyah. Menepati sepenuhnya susunan Ummul Barahin oleh Imam Asy'ariyah, kerangka pemikiran akidah Asy'ariyah selepas era Imam As-Sanusi. Okey, teruskan. Teruskan. Selepas kurun ke-17 lagi, ni karya yang pertama di negeri Terengganu dan karya pertama di tanah Melayu. Macam ke Hamzah Fansuri tu di Aceh, bukan di tanah Melayu, ni di tanah Melayu ni. Kitab yang pertama akidah dikarang oleh Datuk Ulamani, kitab Al-Kifayah. Ini juga menjelaskan tentang akidah Al-Asy'ariyah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin Al-Asyi, juga Bidayatin Nihayah. Orang panggil kitab akidah Asy'ariyah. Syihabuddin Al-Jawi, Tuk Syihabuddin Pahang ni, juga akidah Al-Asy'ariyah. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falambani, juga akidah Asy'ariyah. Semuanya akidah Asy'ariyah. Maknanya orang Melayu tak berpisah dengan akidah Asy'ariyah. Okey. Kurun ke-17, adakah kita nak kata ni mereka sesat belaka ni sebab pegang dengan akidah Asy'ariyah seperti mana yang dilaungkan oleh Salafiyah Wahabiyah tu? Tidak sama sekali. Begitu juga selepas kurun ke-17, datangnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, datangnya Muhammad Zain Al-Ashi, datangnya Ismail Al-Minangkabawi, Daud Al-Fatani, Khatib Sambah, Syekh Sayyid Muhammad Al-Haidur ni Tok Tuan Besar Terengganu, Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Al-Haidur Tok Melaka, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Abdul Rahman Tok Paluh. Ni semua ni akidah-akidah yang mereka tulis dalam karya masing-masing berdasarkan kepada akidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Kita teruskan. Contoh akidah ulama Terengganu. Ni petikan daripada Nazam Tok Tuan Besar. Tok Tuan Besar kata benda. Dia kata imam kita pada usul itu dua jua, tak ada lain dengan tentu. Yang pertama imam kita tu Asy'ari, yang kedua tu digelar Maturidi. Banyak lagi imam kita tu yang betul, yang mengikut mereka tu jalan Rasul. Misal Imam Junaid itu yang mulia, yang penghulu sufiyatin gelar dia. Itu satu naskah. Naskah yang lain dia bunyi sama je makna dia, tapi ayat dia beza sikit. Dia kata imam kita pada usuluddin itu dua jua, tak ada lain dengan tentu. Yang pertamanya dinamakan Asy'ari, yang kedua tu digelar Maturidi. Banyak lagi imam kita tu yang betul, yang mengikut mereka tu jalan Rasul. Misal Abul Qasim itu yang mulia, yang penghulu sufiyatin gelar dia. Jelas menunjukkan akidah orang Terengganu, akidah Al-Asy'ariyah dan juga
Al-Maturidiyah. Okey, terus. Begitulah. Ini penjelasan tentang akidah tadi. Okey, terus lagi. Terus lagi. Ini orang kata penjelasan tentang akidah yang terdapat dalam nazam Tok Kutu Amsa. Okey, terus lagi. Terus lagi. Terus lagi. Habis dah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Engku Ibrahim bin Engku Woksin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Usuluddin, Fakulti Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya buka kepada sesi soal jawab. Terima kasih kepada yang bertanya. Mohon maaf memandangkan masa tidak mengizinkan, kita tidak dapat membaca kesemua soalan daripada peserta. Jadi soalan yang pertama, resolusi Muktamar Ahli Sunnah wal Jamaah dicehnya bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah terbahagi kepada Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahli Hadis Mufawidah. Jadi, apa pandangan doktor tentang Ahli Hadis Mufawidah yang benar? Siapa contoh mereka pada zaman sekarang? Okey. Ahlul hadis. Jadi bila sebut Ahlussunnah wal Jamaah dia ada 3 golongan lah. Pertamanya kita panggil Ahlul Hadis Al-Athariyah, Ahlul Hadis Al-Athariyah. Yang keduanya Ahlul Kalam As-Sunni, ini Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Satu lagi Ahlul Wijdan wal Kasyaf. Ini ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Kenapa kita panggil dia jadi 3 kelompok ni? Ini merujuk kepada pendekatan yang mereka guna. Merujuk kepada pendekatan mereka guna. Akidahnya sama tapi pendekatannya berbeza. Kalau kita kata ahli hadis, pendekatan dia berdasarkan kepada hadis ataupun dengan bahasa yang lagi tepat kita kata berdasarkan kepada pendalilan naqli. Guna Quran, hadis dan juga ijma'. Itulah dalil yang mendominasi dalam perbahasan mereka. Kalau ahli kalam as-sunni itu, dia orang panggil dalil yang namanya ilmu kalam. Dalil akli. Dalil akli itu akli yang berteraskan kepada nakli juga, bukan akli yang mutlaqah ataupun akli yang ghair muqayyadah bisunnah, bukan macam yang digunakan oleh Mu'tazilah, tidak. Masih lagi terikat dengan Al-Quran dan juga as-sunnah. Dia menggunakan pendekatan ilmu kalam. Mana gabungan antara akal dengan naqal. Satu lagi ahli kasyf wal wujdan, dia punya asas dia sama dengan ahli hadis ataupun sama dengan ahli kalam as-sunni, cuma dia tak berhenti kepada perbincangan akademik. Dia cuba orang kata berusaha lagi untuk meningkatkan kualiti akidah sehingga sampai memperolehi kasyaf dan juga wujdan. Kasyaf di sini dengan makna orang kata hakikat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyaksian mata hati. Wujdan tu dia dapat merasa. Dia dapat merasa tentang kebenaran akidah yang dia pegang. Baik. Jadi berkenaan dengan ahlul hadis, tadi kita faham dah bahawa dia menggunakan pendekatan tradisi, apa sahaja perbincangan akidah diperdalilkan dengan Quran dengan sunnah, penjelasan tentang makna ayat-ayat Al-Quran, penjelasan tentang makna hadis Nabi berdasarkan kepada aspek bahasa dan sebagainya. Itu orang panggil ahlul hadis. Maknanya sekarang ni masih ada ke? Masih adalah ahlul hadis ni. Di kalangan Asy'ariyah sendiri pun, orang yang menisbahkan diri dia sebagai ulama yang mengikuti fahaman Asy'ariyah pun ada mereka di kalangan ahlul hadis. Antaranya Imam An-Nawawi sebagai contoh, dia menggunakan pendekatan ahlul hadis. Mana pendalilan akidah dia lebih kepada dalil-dalil naqli. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menggunakan pendekatan ahli hadis. Makna pendalilan akidah dia lebih kepada orang kata dalil-dalil naqli, dengan makna perbahasan dia didominasi oleh dalil-dalil naqli. Dan sebelum pada tu Imam Baihaqi, mereka ini adalah Asy'ariyah tapi mereka turut menggunakan pendekatan ahlul hadis seperti mana ulama-ulama yang berada dalam mazhab Hambali. Cuma bila al-Asy'ariyah walaupun dia menggunakan pendekatan ahli hadis, dia tidak mengkritiklah pendekatan ahli kalam yang digunakan secara meluas dalam aliran al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah.
Kalau kita tengok sekarang, antara contoh ulama yang mengaku bahawa dia itu sebagai ahlul hadis, tidak mengaku dia itu sebagai Asy'ariyah, tapi akidah dia tidak beza dengan akidah Asy'ariyah. Ramailah antaranya kalau kita tengok yang popular sekarang ni, Dr. Tariq As-Suwaidan. Kemudian ramai lagi ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Yang ada sekarang ni, kalau mazhab Hambali biasanya pendekatan dia pendekatan ahlul hadis. Tapi akidah dia tidak berbeza dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan sebahagian daripada ulama tasawuf juga, mereka lebih cenderung kepada pendekatan ahlul hadis. Imamul Haddad sebagai contohnya. Walaupun dia tu nisbahkan diri dia kepada al-Asy'ariyah, tapi dia lebih selesa dengan pendekatan ahlul hadis. Sehingga dalam isu sifat-sifat mutasyabihat, dalam tariqah al-alawiyah dianjurkan untuk tidak mentakwilkan. Dianjurkan untuk kita serah. Walaupun kita tak kata mentakwilkan itu adalah sesat. Sebab apa? Sebab itu juga ijtihad para ulama. Tapi kita, untuk diri kita, kita lebih utamakan orang kata pendekatan tafwid, iaitulah pendekatan yang digunakan oleh ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Okey? Boleh? Rasa setakat itulah perkongsian daripada saya. Saya terkejar-kejar ni sebab nak pergi tempat lain pula. Ada pula satu lagi program. Jadi setakat itulah perkongsian daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada pengurusi kita sekali lagi, Wan Nur Atirah, saudari Wan Nur Atirah, dan juga kepada urusia semuanya, kepada pihak penganjur, kepada semua peserta kepada semua peserta. Sebab kalau tidak ada peserta, tak jadi seminar kita pada hari ini. Jadi terima kasih semua sekali. Dan apa bendanya, segala yang baik-baik tu datang daripada Allah. Mudah-mudahan perkongsian saya hari ini ada manfaatnya, dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri, dan saya mohon pengampunan daripada Allah untuk diri saya dan untuk hadirin hadirat sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.